Halo guys, bersama saya lagi dalam Alright Noper Channel. Berita panas dan menggempakan apabila Muhyiddin Yassin dan juga Parti Bersatu mengganas. Seperti mana yang kita tahu, Muhyiddin Yassin ini sedang dalam perbicaraan dalam kes hasutan, menghasut hanya kerana beliau tidak dilantik sebagai Perdana Menteri, lalu memperlekehkan ataupun membuat kenyataan yang berbau hasutan terhadap yang di Pertuan Agong. Walau bagaimanapun, sehari ini sekali lagi mereka mengganas dan mengheret Speaker Dewan Rakyat ke mahkamah. Isu terkait dengan 5 ahli parlimen bersatu yang memberikan sokongan kepada kerajaan. Dan mereka mahu 5 kerusi ini dikosongkan, tetapi tidak diterima oleh Speaker Dewan Rakyat. Dan hari ini sahabat semua, nampaknya Bersatu pula menggunakan perkara ini ke mahkamah untuk mengheret ataupun yang di Pertuan Dewan Rakyat diheret ke mahkamah. Itu antara kenyataan media yang menarik untuk saya kongsikan. Jadi Bersatu telah mengambil tindakan drastik menerusi tindakan saman pemula ke atas yang di Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari untuk memaksa pilihan raya kecil diadakan di 5 kerusi parlimen. Kesemua 5 kerusi parlimen tersebut terdiri daripada ahli parlimen bersatu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mereka terdiri daripada Datuk Iskandar Zulkarnain, Kuala Kangsar, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang, Zahari Kecik Jele, Datuk Syed Abu Hussein Hafiz, Syed Abdul Fazal, Bukit Gantang dan juga Datuk Dr. Zulkifli Hanafi, Tanjung Karang. Mereka juga dinamakan sebagai defendant dalam saman tersebut. Difailkan oleh Setiausaha Kerja Bersatu Datuk Kapten Muhammad Suhaimi Yahya dan Ketua Whip Parti Dr. Ronald Kiandi selaku plaintiff. Mereka memohon pengiktirafan antaranya Johari bertindak menyalahi peruntukan nyata perkara 49E-3 Perlembagaan Persekutuan apabila secara salah membuat keputusan tidak berlakunya kekosongan luar jangka bagi 5 kerusi parlimen terbabit melalui surat bertarikh 9 Julai. Dua plaintiff ini turut memohon pengistiharaan bahawa mahkamah berhak memperbetulkan mana-mana tafsiran salah termasuk tafsiran oleh Johari atau mana-mana Speaker Dewan Rakyat, Dewan Negeri dan juga Dewan Undangan Negeri. Plaintiff juga meminta pengistiharaan defendant pertama mematuhi peruntukan 49A3 dengan memastikan berlaku kekosongan luar jangka bagi 5 kerusi Dewan Rakyat di 5 kerusi dan perlu memaklumkan Suruhanjaya Pilihan Raya Ispia dalam tempoh 21 daripada perintah mahkamah. Plaintiff memohon pengistiharaan di bawah perkara 49E-1E Perlembagaan Persekutuan yang peranan dan tanggungjawab defendant pertama adalah untuk memastikan 5 defendant tidak lagi menjadi ahli bersatu sekaligus berlaku kekosongan luar jangka katanya. Jadi itu antara tindakan yang dilakukan oleh Parti Bersatu hanya kerana mereka tidak berpuas hati kerana kerusi itu tidak dapat dikosongkan seperti mana yang mereka mahu. Akhirnya hari ini mereka mengambil tindakan untuk mengheret Speaker Dewan Rakyat kerana tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut. Itu dia. Jadi cukup dengan perkara ini sahabat semua. Saya ingin membawakan anda kenyataan terkini Datuk Seri di Brazil. Katanya Perdana Menteri kita yakin bahawa terdapat potensi perniagaan di negara Brazil. Itu antara kenyataan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mana beliau berpendapat terdapat potensi untuk peluang perniagaan terus berkembang di negara seperti Brazil walaupun Malaysia dikenali sebagai hub semikonduktor dan tenaga boleh diperbaharui serta di antara negara yang merekodkan kepesatan pembangunan dalam industri pusat data dan kecerdasan buatan AI, bukannya kepintaran tiruan kata Sanusi. Jadi Perdana Menteri berkata kerajaan akan sentiasa bergerak aktif menarik pelaburan berkualiti termasuklah memperkasa strategi perdagangan global short dengan negara seperti Brazil. Datuk Seri juga menambah banyak syarikat Brazil juga menyatakan minat untuk terus menerokah peluang pelaburan di Malaysia mengambil kira dasar yang jelas seperti garisan di bawah ekonomi madani katanya menerusi platform X beliau. Sehubungan itu Datuk Seri Anwar menyatakan adalah penting supaya industri dan ekosistem perniagaan
dalam negara terus diperkasa supaya fokus utama dari sudut ekonomi dan pembangunan akan dapat dipercepat atau dicapai. Jadi beliau mengetahui misi pelaburan dan perdagangan Malaysia dalam sesi meja bulat bersama 27 syarikat termasuk Persatuan Perniagaan Brazil. Kesemua syarikat dan Persatuan Perniagaan terbabit terdiri daripada pelbagai sektor antaranya semikonduktor, euro angkasa, produk petrokimia dan pemprosesan makanan di Brazil. Itu dia sahabat semua. Jadi kita percaya bahawa ini adalah satu perkara yang amat-amat memberikan ya keterujaan kepada negara kita, khususnya perkara yang dinyatakan oleh Perdana Menteri, menyatakan bahawa ada peluang ya untuk perniagaan ataupun potensi yang boleh dibangunkan antara Malaysia dan juga Brazil khususnya. Jadi sahabat semua, ya, tahniah kita ucapkan kepada kerajaan dan juga Perdana Menteri yang sentiasa mencari peluang untuk meningkatkan KDNK pelaburan yang masuk ke dalam negara kita. Perdana Menteri seperti inilah yang kita mahu sahabat-sahabat semua. Itu dia. Dan sebelum saya akhiri, satu perkara yang diperkatakan oleh rakyat Malaysia, katanya ramai sejuk hati lihat gambar ini. Gambar apa? Gambar Datuk Seri Saifuddin duduk bersebelahan ya dengan ahli Parlimen Pasir Mas yang lantang mulutnya dengan menyebarkan fitnah-fitnah, berita-berita palsu ataupun kabar angin, hearsay. Jadi apa yang berlaku, kenapa mereka berdua boleh duduk bersama? Jadi foto yang memaparkan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail duduk sekali dengan ahli Parlimen Pasir Mas Ahmad Fadli Sari menarik perhatian orang ramai. Rata-rata sejuk hati melihat pemimpin kerajaan Madani boleh sahaja sepentas dengan Ahmad Fadli yang juga Ketua Penerangan PAS itu. Jadi terdahulu Ahmad Fadli mengucapkan terima kasih kepada Saifuddin atas perasmian Majlis Santuni Madani Satu Pemimpin Satu Kampung, Komisioner Jeneral Penjara di TAL 7 Pasir Mas. Semoga kehadiran Menteri KDN bersama seluruh pemimpin agensi kerajaan di bawah KDN dapat dimanfaatkan untuk menjadi kebajikan penduduk, katanya. Menteri juga mengumumkan peruntukan RM50,000 untuk projek pembaikan rumah-rumah daib yang akan diuruskan oleh Jabatan Penjara Malaysia dengan kerjasama karya Masjid Mukim, kata tulis Ahmad Fazli di Facebooknya. Jadi kita harap ya, kalau hanya untuk mendapatkan atau gembira kerana dapat peruntukan seperti ini, ya mungkin kata-katanya itu baik, tetapi apabila kita lihat di luar sana ya, di dalam parlimen tidak habis-habis ya membuat hasutan, menyampaikan ataupun membuat kenyataan yang berbau fitnah dan juga berita palsu. Jadi kita harapkan pemimpin PAS seperti ini tidak menjadi hipokrit. Ya, hanya dapat bantuan, bagus dicakapnya. Kerajaan ini bagus katanya. Tapi apabila dalam Dewan Rakyat menggunakan isu kekebalan di Dewan Rakyat itu untuk menyebarkan fitnah, bagi kita itu adalah satu tindakan hipokrit dan saya boleh anggap sebagai politikus sampah masyarakat. Jadi sampai sini saja sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan yang anda berikan di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan, tak apa-apa kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nopa Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.